Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam Buletin Ukas edisi petang 19 Ogos 2020. Tumpuan berita mengenai kos kuarantin dan kos ujian COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, bagi anak Sarawak yang balik dari luar negara, kos penghidupan kuarantin dan kos ujian COVID-19 akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak berkuat kuasa sehingga 31 Ogos 2020. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 pada Selasa, beliau memberitahu dengan keputusan itu mana-mana rakyat Sarawak tidak perlu membayar kos berkenaan. Federal government have decided that all the cost ujian for Malaysian coming back from overseas, the costs are to be borne by themselves. Tetapi hari ini saya telah berbincang dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Beliau telah memutuskan untuk anak Sarawak yang balik dari luar negara yang menjalani kuarantin di Kuching, mereka apabila menjalan ujian COVID-19, Kerajaan Negeri Sarawak akan menanggung kos tersebut. Maknanya dia tak membayar sendiri. Bagaimanapun katanya, bagi bukan rakyat Sarawak yang balik dari luar negara masuk ke Sarawak, mereka dikehendaki membayar sendiri kos kuarantin dan kos ujian COVID-19. Dalam sidang media sama, Datuk Ahmad Douglas merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memberitahu pusat hiburan berlesen dan aktiviti indoor basking perlu mematuhi SOP yang telah digariskan berkuat kuasa mulai 20 Ogos ini. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak telah membentang garis panduan untuk pusat hiburan berlesen yang ingin beroperasi hendaklah mematuhi SOP karaoke yang disediakan. Arahan ini berkekuasa mulai 20 Ogos 2020. Manakala bagi aktiviti indoor basking pula hendaklah berpandu SOP live event yang telah disediakan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak. Arahan ini juga berkuat kuasa mulai 20 Ogos 2020. Berita seterusnya, masalah kesesakan di Jalan Lopeng Tengah yang sebelum ini kerap berlaku dijangka diatasi dalam tempoh 4 bulan akan datang menerusi pelebaran jalan dan pemasangan lampu isyarat dengan kos sebanyak RM1 juta. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, permohonan yang telah dibuat penduduk kampung itu telah mendapat perhatian Kerajaan Sarawak. Finally, okay, that is already been approved. The allocation of 1 million. 1 million for this project, consisting of 2 parts of the project. One is the widening of the road junction, improve the road junction. The other one is to install traffic light. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan tapak projek pelebaran dan pemasangan lampu isyarat di persimpangan Kampung Lopeng Tengah Miri pada Selasa. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Lopeng Tengah, Nilawati Simat, ketika ditemui menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas keprihatinan dan inisiatif dalam melaksanakan projek tersebut bagi mengurangkan kesesakan jalan raya di laluan berkenaan. Di Selamat tu kita banyak satu kemalangan juga berlaku dekat simpang tu dengan adanya traffic light tu lah itulah kan mana okeylah untuk orang kampung tu. Terima kasih banget. Terima kasih memang banyak-banyak dengan Datuk lah. Selanjutnya, penduduk di Kampung Tengah Lingga bakal menerima kemudahan jeti nelayan tidak lama lagi. Adun Lingga Simoy Peri sendiri telah turun padang untuk menyerahkan bahan-bahan binaan jeti tersebut pada petang Selasa. Majlis penyerahan tersebut turut disaksikan bersama ahli-ahli Persatuan Nelayan Sungai Kampung Tengah. Pelaksanaan projek bina jeti tersebut akan diadakan secara gotong royong dan anggaran kos bahan binaan yang disumbangkan adalah sebanyak RM20,000. Apabila siapnya projek tersebut kelak, ia akan memudahkan nelayan sungai di sepanjang tebing sungai Batang Lupa untuk menambat bot dan memunggah hasil tangkapan.
Sementara itu, Pengerusi Persatuan Nelayan Sungai Kampung Tengah, Ghazali Gapar, mewakili nelayan setempat merakamkan penghargaan kepada wakil rakyat mereka di atas sumbangan bahan binaan jeti tersebut. Saya sebagai wakil Persatuan Nelayan Kampung Lamanak ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada YB Agasimoy yang telah memberi bahan binaan untuk membina jeti bagi kemudahan semua nelayan-nelayan yang berada di sini lah. Jadi kita sangat berbangga dengan sumbangan beliau ini dan kita berharap akan dapat membina jeti ini dengan secepat mungkin. Manakala di Dun Batu Danau mengenai pembinaan Pusat Pengumpulan dan Pembukusan CPC di Kubong. Adun Batu Danau Paulus Palugumbang berkata, Kerajaan Sarawak akan membeli dan memasarkan produk dan hasil pertanian petani untuk dipasarkan di dalam dan luar negara. Saya percaya khusus ini memang yang tepat pada masanya. Kerana dalam kita menyiapkan diri bagi membekalkan bahan-bahan produk pertanian untuk CBC atau Collection dan Processing Center yang akan dibangun di Kubong. Beliau berkata demikian semasa Agriculture Community Outreach Program di Dewan Kampung Bidang pada Selasa. Seramai 150 peserta dari 40 buah kampung dalam kawasan Dun Batu Danau telah terlibat dalam kursus sehari itu. Paulus turut menyarankan belia dan yang masih belum mempunyai pekerjaan tetap mengambil peluang untuk terlibat dalam bidang pertanian yang boleh membawa pendapatan lumayan. Dan menjadi pendidikan tetapi tidak mendapat pekerjaan tetap sama ada di sektor kerjaan maupun sektor swasta supaya melihat kepada peluang-peluang yang ada di dalam bidang pertanian ini. Kerana bidang pertanian ini adalah amat luas. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.